Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang ini adalah video pendek yang nombor 2 untuk you all study dan renung-renungkan lah pada untuk hari weekend ni untuk persediaan pada hari weekdays nanti untuk you trading. Jadi video ni berdasarkan pengalaman juga dan berdasarkan apa yang coach pernah cakap dan juga pengalaman dia. Jadi dekat sini kan iaitu video yang nombor 2 ni tentang buang semua indikator. Buang semua indikator. Okay? Buang semua indikator tu macam mana? Okay, jap. Ni kita buat sini jap. Okay, buang semua. Okay, video kedua. Video kedua. Video kedua. Buang semua indikator. Dan guna BB Mastery saja. Tapi kalau you ada pakai teknik lain, you tak guna BB Mastery, it's okay, tak ada masalah. Okay? Ya, macam orang kata, contoh, you guna teknik lain, tapi you duduk dalam RTFTT. You nak dapatkan info, input apa semua kan. Tetapi dalam BB Mastery, you pening nak guna BB Mastery. You lebih selesa guna technical lain, indikator lain kan. Yang you faham kat diri you. It's okay, tak ada masalah. Yang ni saya cuma katakan tentang umum, iaitu yang mana yang guna BB Mastery. Okay. Bukan saya kata BB Mastery ni kata wajib, tak. Maksudnya kalau you guna teknik lain pun tak ada masalah. As long you faham benda tu Okay, iaitu take point dia ialah, iaitu buang semua indikator dan guna BB Mastery saja. Bermaksud ialah buang segalanya. Okay, first step ialah buang semua indikator. Okay, ini khususlah. Ini khususnya khusus kepada yang tidak konsisten di dalam trading. Nombor 2 adalah khusus kepada yang masih orang kata lumpuh analisa. Yang masih lumpuh analisa. Okay. Yang ketiga adalah khusus kepada traders yang masih pening-pening. Yang masih pening-pening. Okay. Masih pening-pening. Okay. Jadi ini khusus pada yang tidak konsisten di dalam trading, khusus pada yang pemirsa, khusus pada yang trader masih pening, dan paling penting adalah khusus kepada traders yang tidak mempunyai result, iaitu masih duduk yang circle yang sama. Contohnya forex itu bukan untuk aku lah apa semua kan. Forex ni bukan untuk aku. Mungkin aku kena kerja je. Okay. Tapi you kena tanya kenapa you ada kat sini. Okay. Ini adalah point-point lah. Okay. Guna yang ada di dalam BB Mastery saja. Okay. Sample macam ni. Okay. Dia punya contohnya macam ni. Okay. Di dalam BB Mastery, kalau you nampak yang ni. Okay. Yang ni kita guna. Okay. Ni tak masuk tentang stosh. Kita hanya masukkan iaitu mungkin BB200 saya boleh buang sekejap. Okay, BB200 saya buang. Okay dulu. Okay, dalam kes ni kita pakai tentang BB dan juga MA dan juga black line dan juga grey line lah. Okay, seperti yang sedia maklum, you tahu adalah MA purple bertugas sebagai resistant. MA pink tugas dia sebagai support. Mungkin saya boleh buang juga kot. Saya buangkan indikator black line dan juga grey line. Ni khas untuk orang yang betul-betul fresh lah, baru kita pakai MA dan juga BB saja. Okay, you tahu MA purple sebagai resistant, MA pink sebagai support, Bollinger Band sebagai leading indicator. Okay, leading indicator dan dia punya garis lah. Okay, jadi kita ambil dalam case macam ni. Kita ambil case macam ni. Okay, kita ambil Okay, kita ambil iaitu point dia adalah Bollinger Band. Okay, guna untuk pemula, untuk yang baru, guna sahaja BB dan MA, iaitu Bollinger Band dan okay, sekejap dan moving average. Ni standard dulu. Okay, lepas tu mahirkan Bollinger Band
dan moving average. Mahirkan dia dulu. Then make result. Make result dulu. Tak payah kau nak kata apa-apa dah. Make result dulu. Sebab kenapa saya kata macam ni, kepada orang yang banyak indikator, sekejap kata sell, sekejap kata buy. Sebab contoh, BB Mastery kata buy. Indikator lain kata sell. Indikator yang lagi satu kata sideways. Lah tu, katalah BB Mastery menang time ni. Buy. Yang indikator kata sell tu salah. Bila tiba masa BB Mastery kata sell, indikator yang salah tu kata buy. Kita pun follow sell BB Mastery. Yang buy ikut BB Mastery. Yang sell tu betul pula. Indikator yang lain tu. Jadi macam mana? At the end, you tak ada result. You buat macam ni, you then make result. Okay? So, jadi yang sini, you perlu tahu untuk video kedua ni. Video kedua. Okay. Video nombor 2. Iaitu Bollinger Band. You kena tahu dia adalah Bollinger Band. Ialah sebagai leading indicator. Leading indicator. Dia leading indicator ni ialah dia price bergerak dulu. Price bergerak dahulu sebelum bukan price bergerak dahulu. Bollinger Band bergerak dahulu, indicator bergerak dahulu sebelum price bergerak. Dia adalah leading indicator. Sesiapa yang tak tahu yang Bollinger Band ni, you boleh follow apa yang coach pernah cakap ni ataupun you boleh tanya sini lah. Sebab saya tak akan explain panjang-panjang kat dalam video pendek ni. You sebagai tahu, you ambil key point dia adalah leading indicator. Okay? Dia adalah sebagai leading indicator. Lepas tu pula, okay, lepas tu, you kena tahu juga moving average purple sebagai resistant. Ni you kena tahulah sebagai resistant. Cukup you tahu ni saja. Okay. Lepas tu lah moving average pink sebagai support. Ni tau. Okay. Bollinger Band pula iaitu ada garis, terdapat 3 garis. Bollinger Band ni lah. Okay. 3 garis. Okay. 3 garis iaitu upper band sebagai resistant. Kita ambil basic saja resistant. Lower band sebagai support, menahan harga. Middle band sebagai pemisah trend. Saya tak nak kata upper band ni kekuatan trend, lower band ni kekuatan trend. Tak nak. Kita tak nak masuk yang advance. Kita ambil yang basic-basic saja. Terdapat 3 garis iaitu upper band sebagai resistance, lower band sebagai support, middle band sebagai pemisah trend. Jadi macam ni lah. Jadi you yang kena tahu adalah moving average iaitu sebagai apa? Tempat apa? Adalah menahan harga. Harga dari kenaikan. Lepas tu tempat untuk sell. Okay. Ni tu garis. Okay. Moving average support, menahan harga dari membuat penurunan. Okay. Membuat penurunan. Dia cuba tahan lah. Okay. Lepas lah tempat untuk buy. Ni cerita macam ni je. Okay. Faham Tempat untuk ia adalah untuk buy. Samalah. Kalau resistance ni apa? Tempat apa? Untuk sell. Okay. Ni kalau ada pemisah trend, perhatikan candlestick tu close kat mana. Yang ni tapi saya tak nak bagi spesifik dia untuk sell apa ke. You je faham saja ni saja. Okay. You carikan MA purple dan juga MA pink iaitu moving average purple, moving average pink. Jadi you kena tahu tentang benda ni dahulu. Jadi macam mana? Kita boleh tak kita buat backtest? Okay, backtest memanglah semua orang boleh menang kan? Tapi bukan tu point saya. Point saya adalah contoh. Pink, tempat buy.
Okey, price tu pergi tak? Best lah. Okey. Purple untuk sell. Running profit tak? Running profit. Okey, ni purple. Break. Macam mana? Ini lain cerita. Ni lain cerita. Ni lain cerita lah. Ni lain cerita. Ni ceritanya lain sikit. Mungkin you tahu kalau kat sini break. Daily break. Okey. Weekly break tak? Tak break. Nampak? Dalam kawasan weekly. Lepas tu kita ialah always respect bigger time frame. Maafkan saya Always respect bigger time frame. Jadi sebab tu time frame besar dia memainkan peranan yang besar. Jadi benda ni workable dia guna time bila ni? Okey, workable-nya adalah workable ni adalah bonus sedikit. Okey. Bonus untuk you all. Okey, bonus tips. Tips untuk sell DMA purple dan buy DMA pink. Okey, tips dia adalah trading buy dan sell ketika keadaan BB flat, iaitu BB sideways. Guna pada time frame H4 dan ke atas. Okey, kerana mempunyai reward yang besar. Okey. Lepas tu pula apa? Kita kata apa? Always respect biggest time frame. Biggest time frame. Sebagai contoh, sell DH4 tetapi price naik. Boleh sell DMA purple daily. Okay, sell DH4 yang ini sell DMA purple H4 dan price naik boleh sell DMA purple daily. Dan seterusnya. Cut loss. Ni ada cut loss tak? Cut loss jika sudah sampai risk ataupun technical close sebagai CC. Okey, yang ni ada kat dalam video nombor 1 lah. Okey, so dapat bantu you di masa yang akan datang. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.